Menjelang 6 hari lagi, kita akan menyambut Hari Malaysia dan tahun ini sambutan Hari Malaysia kita akan lebih sedikit kritikal kerana ada beberapa isu yang timbul di peringkat antarabangsa. Di antaranya tuntutan hak Tata Sabah dan juga apa yang berlaku dalam situasi politik domestik di Malaysia. Itu memberikan makna dan juga nilai yang lebih dalam sambutan Hari Malaysia tahun ini kerana kita ingin menyatukan rakyat Malaysia, meyakinkan rakyat bahawa kita akan terus berdiri sebagai sebuah bangsa yang kuat dan jitu secara bersama. Dan akhirnya kita akan menyelesaikan pandemik COVID-19 ini juga secara bersama. Dan untuk bicarakan lanjut tentang Hari Malaysia ini bersama dengan kami di Darah Muda, dua orang tetamu. Seorangnya merupakan tetamu akademik yang juga pernah bersama dengan kita sebelum ini dan juga seorang mahasiswa daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris yang merupakan satu-satu universiti yang ada pengajian pendidikan Malaysia dan pengajian Malaysia dengan pendidikan. Jadi bersama dengan kami di Darah Muda, di sebelah kiri saya, saudari Nur Harwana Abdul Wahid, pelajar program Sarjana Muda Pengajian Malaysia dengan Pendidikan, Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI ke UPSI. Duduk boleh. Dan juga bersama dengan kami juga Dr. Nur Azlan Hadi Yaakob, Ketua Jabatan Pengajian Kemasyarakatan dan Kewarganegaraan, Fakulti Sains Kemanusiaan, UPSI. Saya mulakan dengan Dr. Nur Azlan. Sebab kita sebut tentang Hari Malaysia dan saya juga bangkitkan beberapa perkara tadi soal tuntutan Sabah, kita akan ada PRN, kita akan ada PRU masa dekat. Melihat pembentukan Malaysia hampir 60 tahun. Apakah perspektif doktor daripada kita mula sehingga sekarang? Terima kasih Ifan. Pertama, generasi muda, bukan hanya generasi muda lah, seluruh rakyat Malaysia aku memahami proses pembentukan Malaysia. Kita aku balik sedikit dengan sejarah. Tahun 19 kita asalnya negeri-negeri Melayu sebelum kita merdeka. Tahun 1948 negeri-negeri Melayu kita satukan menjadi Persekutuan Tanah Melayu. Idea Persekutuan 1948 itulah kita merdeka dalam bentuk Persekutuan Tanah Melayu 1957. Tetapi waktu kita merdeka tahun 57 itu kita hanya merdeka dalam bentuk Semenanjung Malaysia, tidak ada Singapura, tidak ada Sabah, tidak ada Sarawak dan pada waktu itu Brunei Darussalam. Bermula hujung tahun 50-an timbul idea bagaimana untuk negara-negara yang masih di bawah British pada waktu itu, Singapura dan sebagainya, disatukan supaya lebih besar. Idea itu disetujui oleh British, disetujui juga oleh kita, almarhum Tengku Abdul Rahman, disetujui oleh Ling Kuan Yew. Akhirnya kita bentuklah yang kita sebut sebagai Suruhanjaya Cobalt itu. Maka kita perbesarkan tahun 63 dengan menerima masuk sekarang Sabah, Sarawak dan Singapura sebenarnya. Cuma Singapura keluar 2 tahun kemudian pada 9 Ogos 1965. Brunei Darussalam tak jadi masuk kerana ada beberapa syarat yang dia. Apa maksudnya? Maksudnya evolusi pembentukan Malaysia itu masih baru. Bayangkanlah Soviet Union 200 tahun jatuh pada tahun 1950, pecah. So bagaimana kita Malaysia sebagai sebuah negara yang baru pada tahun 63 baru. Dan kita kena faham Irfan, kita cuti Hari Malaysia baru 10 tahun kebelakangan. 16 September dulu kita tidak cuti kerana kita tidak memahami sejarah itu. Dan akhirnya sekarang topik ini sangat penting. Generasi muda harus faham, masyarakat umumnya harus faham bahawa Malaysia itu masih baru dan kita harus memahami banyak masalah dalam Malaysia dan kita harus pastikan negara yang telah dibina susah payah oleh generasi pendahulu ini harus kita jaga dan mudah-mudahan ini kekal dan bertambah baik. Baik. Ada permulaan yang baik. So, ada beberapa perkara yang doktor sebut tadi saya cuba untuk bangkitkan isu-isu pasal Malaysia masih baru dan kita compare juga dengan beberapa negara yang dah pecah. Dia masih baru dah pecah. Dan itu bawa kita kepada Harwana. Ini mahasiswa ke-7, semangat sikit malam ni Harwana ya. Cuba doktor sebut tadi tentang bagaimana melihat sejarah pembentukan Malaysia itu. Sebagai belia, ya, macam mana Harwana melihat pembentukan Malaysia itu, peranan belia untuk mempertahankan Malaysia sebab macam doktor sebut tadi masih baru dan jangan hanya kerana baru kita berpecah. Sepatutnya kita kena melalui proses tu makin kuat sehinggalah ke akhirnya. Sila Harwana, peranan belia. Peranan belia. Yang pertamanya belia seharusnya mengambil tahu mengenai pembentukan Malaysia lah. Dengan lebih mendalam. Jadinya sejarah-sejarah Malaysia perlu. Apa maksud mengambil tahu secara mendalam? Sebab kalau nak tahu sejarah secara timeline, secara kronologi semua dah tahu. Tinggal lagi soal makna itu yang mungkin ada yang boleh menghargai maknanya, ada yang tak boleh menghargai. So
tahu saya lebih mendalam tu macam mana? Tahu bukan sekadar tahu tarikh. 1 Ogos Merdeka, 16 September Hari Malaysia. Dia kena tahu bagaimana proses kemerdekaan itu berlaku dan bagaimana proses pembentukan Malaysia itu berlaku. Okey. Daripada situ dengan lebih jelasnya mereka akan tahu apa yang dibuat oleh para pemimpin, malah para pejuang yang memperjuangkan untuk menuntut kemerdekaan, dan para pemimpin yang berganding bahu untuk penggabungan ataupun pembentukan Malaysia. Pejuang kemerdekaan. Yes. Kalau boleh sebutkan nama pejuang kemerdekaan selain daripada Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman, okey. Selain Ya. So, biasanya kita berhadapan dengan masalah itu kan. Bila kita tanya siapakah tokoh kemerdekaan, hanya satu. Sedangkan ramai yang menyumbang ke arah kemerdekaan itu, yang menggadai emasnya untuk biayai kita punya. Kan di gelang emas. Okey. Terusnya macam Tok Janggut, Abdul Rahman, Limbong, banyak lagi yang tak dipaparkan, tak didendangkan. Unsung hero. Jadi ada banyak isu di situ kan. Ada beberapa perkara yang perlu kita fahami, bukan saya kronologi sejarah, tapi makna sejarah itu. Dan saya kira itulah antara usaha UPSI menganjurkan webinar Hari Malaysia. Kalau boleh Tuan Nur Razan kongsikan bersama dengan kami apakah usaha objektif webinar tersebut. Sebelum pada kita cakap tentang webinar tentang Hari Malaysia, satu perkara Irfan dan generasi muda kena faham, waktu kita nak buat Malaysia tahun 1963 itu susah. Kerana pembentukan Malaysia tahun 63 lah kita ada masalah dengan negara jiran kita iaitu Filipina. Kerana mereka tidak berapa mengiktiraf Sabah bersama kita. Kita bermasalah dengan jiran kita yang paling besar, Republik Indonesia. Maka berlakulah konfrontasi kerana mereka agak kurang senang dengan idea pembentukan Malaysia. Dan daripada kerana pembentukan Malaysia jugalah dan berlaku konflik dalaman ASEAN sehingga tahun 67 kita tubuhkan ASEAN. Sebenarnya ada juga kesan daripada pembentukan Malaysia. Jadi besar pembentukan Malaysia itu. Susahnya generasi dahulu nak bentuk Malaysia itu. Baik, dalam konteks kita di UPSI, kami kebetulan ada satu program namanya Ijazah Sarjana Muda Pengajar Malaysia dengan Pendidikan. Satu-satunya di Malaysia yang kita ada program pengajar Malaysia. Yang lain ada pengajar Malaysia tapi dalam bentuk satu subjek. Kita tidak. Kita namanya Ijazah Sarjana Muda. Dia akan belajar 134 atau 138 jam kredit berkaitan Malaysia. Kita ada sistem undang-undang, kita ada perlembagaan, kita ada ekonomi politik, kita ada budaya, kita ada agama semua. Kenapa? Kerana di peringkat kementerian mereka akan mengajar subjek pengajian di sekolah. Baik, berkaitan dengan webinar ini, kerana kita ni dianggap sebagai pelopor pengajian Malaysia, maka setiap 16 September tu hari kita. Maka kita akan sambutlah Hari Malaysia tu. Cuma kerana ini musim PKP, webinar lah. Kita adakan 3 webinar. Yang pertama pada 23 bulan, webinar itu kita cuba kumpulkan alumni kita, alumni Nurhawana yang kita graduan pertama tu tahun 2008. I see. 2008 kita kumpulkan mereka 4 atau 5 orang untuk membincangkan subjek pengajian di sekolah, bagaimana subjek ini boleh dipertingkatkan dan bagaimana subjek ini dapat memberi kefahaman lebih mendalam terhadap literasi kenegaraan bagi masyarakat Malaysia. Di sini dan juga di stesen TV yang lain saya sering menyebut, jikalau kita ingin menyedarkan masyarakat lebih muda, subjek pengajian harus diturunkan ke tingkatan 4 dan tingkatan 5. Apapun namanya. Kerana kontennya lebih sesuai. Kita tidak ada konten itu. Kita konten itu cuma di tingkatan 6 dan tidak semua, hanya berapa peratus saja orang pergi ke tingkatan 6. Itu semua dibincangkan 23. 23. Dan 24 kita ambil beberapa scholar terkenal untuk membincangkan satu tema yang sangat penting iaitu 6 dekad pembentukan Malaysia, cabaran dan realiti semasa. Dan di situ ada seorang pakar, Profesor Dr. Muhammad Samsudin, satu-satunya di Malaysia yang memang PhD-nya tentang pembentukan Malaysia. Tapi rakan kita tu daripada UKM. Dan hari terakhir 28 bulan, kita cuba bandingkan bagaimana ideologi pendidikan negara dalam membentuk karakter bangsa. Iaitu kita memanggil rakan-rakan kita daripada Indonesia, daripada Universiti Negeri Yogyakarta, daripada Pusat Pendidikan Pancasila untuk mereka bincangkan, bentangkan berkaitan bagaimana pendidikan Pancasila di Indonesia menyumbang terhadap pendidikan karakter di Indonesia. Kita di Malaysia ada wakil daripada UPSI yang akan bentangkan tentang pendidikan rukun negara menyumbang ke arah keharmonian masyarakat. Dan yang terakhir rakan kita daripada Thailand
Universiti Wailalak daripada Thailand, Abdul Rahman Palalai. Dia akan membentangkan rukun negara. Saya tidak pandai sebut bahasa Thailand, tapi rukun negara dalam perspektif Thai. Apa maksudnya, Irfan? Maksudnya semua negara ada ideologi pendidikan yang telah diterapkan. Cuma sayangnya kita di Malaysia, rukun negara kita buat pada 1970, kerana react daripada 13 Mei, kita dah selesai daripada 13 Mei, kita relax. Apabila berlaku masalah balik, dalam 1 tahun kebelakangan ini baru kita akan bincangkan balik. Itu perkara yang menarik dibangkitkan sebab kita berdasar dan juga apa yang kita buat di peringkat untuk kenegaraan ni bersifat reaktif. Dan saya kira itu tidak sihat, sepatutnya kita harus lihat 20 tahun, 60 tahun ke hadapan kan. Dan untuk bincangkan lebih lanjut berkenaan Hari Malaysia, definisi dan signifikasinya kepada belia, kita akan kembali selepas ini, semuanya di Darah Muda. Kembali ke Darah Muda, bicarakan matang Hari Malaysia, definisi dan signifikasi pada belia, dan kita kembali bersama dengan dua tetamu kita, dan saya nak mulakan segmen kedua ni dengan Harwana. Bercerita tentang sarjana muda yang satu-satunya di Malaysia, iaitu pengajar Malaysia dengan pendidikan. Mereka boleh kongsikan dengan semua penonton tentang apa istimewanya program tersebut dalam pembentukan mahasiswa dan juga sumbangan daripada negara. Mahasiswa, okey. Dalam program pengajar Malaysia dengan pendidikan ni, kami belajar mengenai Malaysia secara keseluruhan. Kami tidak hanya kepada pentadbiran, politik dan kerajaan, ekonomi, masyarakat, agama dan masyarakat, gender, seterusnya budaya dan warisan, pembangunan lestari. Jadi apa yang ada di bawah program ni sangat meluas. Kami juga mengkaji mengenai masyarakat Malaysia. Saya kira Harwana ada buat FYP kan? Ya, betul. Tajuk saya hubungan antarabangsa. Antara Malaysia dan Indonesia. So macam sarjana muda itu, kajian yang dibuat dengan hubungan antarabangsa. Sebab sefaham saya hubungan antarabangsa ni sama ada politik ataupun undang-undang. So dalam bidang skop sarjana muda Harwana, apa yang dikaji? Apa yang dikaji? Maksudnya dalam FYP saya ataupun dalam FYP saya ni mengenai Malaysia. Sebabnya saya buat berkaitan dengan pertikaian kebudayaan. Jadinya apa yang menyebabkan Malaysia dan Indonesia bertelingkah. Okey. Dia punca dia mengkaji mengenai punca dan jalan penyelesaian dia. Contoh kalau batik diklaim oleh Indonesia, so macam mana nak selesaikan? Sebenarnya kalaulah dibawa kes ini ke ICJ sekalipun, ternyata contohnya Malaysia menang, Indonesia dan Malaysia tetap bergaduh. Tetap bertelingkah. Sebabnya benda ni daripada sejarah, Malaysia dan Indonesia adalah serumpun. Jadinya budaya, agama dan adat resam semuanya adalah sama. Tapi sebagai, kalau kita bersifat patriotik, sepatutnya kita kena claim lah betul-betul kan? Boleh diklaim, tapi kita buat mengikut cara tarian Toto dan Gordang 9. Maksudnya diklaim mengikut negeri. Maksudnya masih verify bahawa tarian itu datangnya daripada Mandailing. Baik, saya tak nak masuk lebih jauh sebab saya pun tak nak faham. Tapi ICJ untuk makluman penonton kita ialah International Court of Justice, merupakan mahkamah dalam tingkat antarabangsa. Cuma kalau masuk pada apa yang Harwana sebut tadi, Doktor, tentang subjek. Mereka mengaji macam-macam. Tapi bila jadi cikgu mengaji pengajian am ni, seperti mana Harwana sebut waktu kita berehat tadi, cotek je dalam kelas itu. Tidak juga. Kalau kita tengok kurikulum pengajian am yang terbaru, dia dibagi pada ada subjek politik dan pentadbiran dan undang-undang dia sebut sekali. Soal dasar luar ada dalam pengajian. Sebab tu kita di ijazah kita ada dua subjek, hubungan antarabangsa Malaysia dan satu lagi isu keselamatan Malaysia. Sebenarnya pengajian, sebab tu saya katakan daripada awal lagi, program pengajian tingkat tanah tu sangat baik untuk literasi kenegaraan bagi masyarakat Malaysia. Tetapi kerajaan juga react. Kita kena faham Kementerian Pendidikan ada masalah, dia tak boleh nak tambah dah subjek terlalu banyak. Dalam kurikulum moden, subjek aku dikurangkan. Saya difahamkan kerajaan akan letak subjek pengajian ni dengan tambah sedikit dalam komponen mata pelajaran sejarah, kerana sejarah itu wajib di sekolah. Manakala pendidikan sivik dan kewarganegaraan ditambah baik, saya difahamkan
pada setiap hari Rabu setiap bulan akan ada amali sistem pemerintahan Malaysia, terutamanya dalam aspek pilihan raya. Mereka akan ada simulasi pilihan raya itu di dalam pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Pendidikan kenegaraan, adakah memang wajar hanya diterapkan di peringkat sekolah ataupun juga kepada peringkat tinggi? Satu soalan yang baik. Saya bercakap perkara yang sama di sini dalam ruangan-ruangan bicara dengan Timbalan Pengurusi SPR. Sebenarnya satu penyakit di Malaysia atau negara membangun, Irfan sebut lagi, kita ada masalah kita react, ada masalah kita react, kita tidak ada satu polisi yang jelas daripada awal. Begini ya Irfan, pendidikan saja tidak cukup, kita harus ada beberapa sistem sokongan budaya, sokongan pendidikan, sokongan politik dan sebagainya. Sistem sokongan itu harus dibuat oleh kerajaan dan masyarakat sivil. So, sokongan pendidikan ya kerajaan dah buat kan. Sokongan masyarakat sivil itulah yang disebutkan tadi pendidikan. Irfan, orang yang masuk universiti berapa? Orang masuk sekolah berapa? Yang tak masuk berapa? Betul. Yang tak masuk tu mereka literasi kenegaraannya di mana? Dulu kita ada program PLKN. Saya fikir baik. Cuma adalah masalah di sana sini, kita baikilah. Di negara lain ada. Sebab tu kita buat webinar 28 bulan. Thailand dia ada programnya sendiri. Pancasila Indonesia tu dia ada programnya sendiri. Singapura ada programnya sendiri. Program kita hanya tumpu di sekolah, tapi masyarakat di luar sekolah tidak ada. Dan masyarakat di luar sekolah, belia di luar sekolah itulah yang kita perkasakan. Secara umumnya orang lihat Pancasila tu lebih kuat, lebih signifikan, lebih bermakna bagi rakyat Indonesia. Kan penghargaan sejarahnya. Berbanding di Malaysia selepas 60 tahun rukun negara, kita masih lagi bincangkan tentang persoalan-persoalan yang sama. Pada yang tidak sama rata. Saya fikir banyak termasuk senior kita. Begini, Pancasila dibuat pada 1945. Waktu mereka nak merdeka, macam Suruhanjaya RIK, mereka nak bentuk Indonesia ni bagaimana? Maka Indonesia ni besar. Dia ada wilayah Jawa, wilayah Sumatera, wilayah Sulawesi. Dan tidak semua beragama Islam. So berlaku debat. Akhirnya pada waktu itu asalnya nak guna perkataan Islam. Maka ada kawan-kawan daripada Bali sebagainya, kita pada Bung Karno, kalau nak terima Islam sebagai adalah negara, kami tak dapat masuk. Maka diciptalah konsep Pancasila 5 sila itu. Sedangkan rukun negara kita tidak buat pada tahun 57. Kita buat pada 30 Ogos 1970. Betul. Kerana react daripada 13 Mei. So pada permainannya tidak sama. So walau bagaimanapun saya fikir Irfan bukan hanya rukun negara. Selepas pada 13 Mei 69, semua dasar kita tahun 70. Yang penting lagi satu lagi, dasar kebudayaan kebangsaan tahun 70. Dasar kerja baru semua tahun 70. Walau bagaimanapun saya fikir semenjak akhir-akhir ini kerajaan serius dalam soal pendidikan rukun negara. Saya difahamkan Kementerian Perangan pun ada beberapa program khusus. Tapi kita harus duduk balik antara sekolah, universiti, masyarakat awam, pegawai kerajaan dan civil society, bagaimana program-program ini boleh ditingkatkan supaya semua masyarakat. Dan bila duduk tu yang bahas betul-betul, bukan bahas sehari waktu balik. Mereka tidak bergaduh kerana politik kepartian. Ya. Itu waktu pilihan raya. Tapi sampai satu peringkat, soal kenegaraan Indonesia, kemerdekaannya mereka sambut 1 bulan dengan penuh kebanggaan. Bendera mereka pasang di mana-mana tanpa dibuyuk oleh kerajaan. Kampung mereka cat. Begitu juga di Turki. Begitu juga di Thailand. Tapi di tempat kita ini akan sampai insya-Allah. Jadi Harwana bila sebut tentang apa yang doktor sebut tadi kan, tentang pendidikan kenegaraan, memahami rukun negara, Pancasila sebagainya, dan saya kira benda yang paling penting peranan bagi belia antaranya tanggungjawabnya ialah untuk mengundi pilihan raya. Tapi kita ada masalah hari ini, kita duk canang, saya duk canang kita akan 9 juta baru di kalangan belia, tapi rupa-rupanya ada 4 juta lagi yang belum lagi daftar mengundi. So apa respon Harwana sebagai seorang cikgu yang juga belajar tentang pendidikan Malaysia? Daftar undi, belia untuk mendaftar undi. Sekarang umur 18 tahun dah boleh mendaftar undi. 18 tahun form 6. Jadinya PHBSPM. Jadinya saya rasa mungkin peluang untuk pelajar yang masuk STPM mendaftar undi itu tinggi daripada pelajar yang tidak memasuki STPM. Mungkin sebab mereka tak ambil pengajaran juga. Mungkin diorang tidak tahu bahawa hak mengundi adalah penting. Adalah penting untuk menentukan kerajaan yang akan mentadbir.
Kalau saya minta pandangan, sebab kita ada tetamu daripada ILEADS, Kementerian Belia Sukan baru-baru ni, mereka buat Malaysian Future Leader School, MFLS, dan dia buat survey di kalangan peserta mereka, hampir 60,000 orang. Pelajar-pelajar umur 16 dan 17 tahun, mereka sebenarnya bersemangat nak mengundi, tetapi respon mereka tak bersedia. Mereka tak bersedia. Mereka nak tapi tak bersedia. So daripada pandangan perspektif Harwana, ini pandangan secara umum ya, bukanlah satu analisis yang muktamad. Mengapa perkara itu berlaku dan akhirnya menyebabkan dia orang tak daftar mengundi tu? Ada kaitan ke? Bagi saya yang tadi umur 16 ke 17, mungkin mereka rasa mereka tidak matang lagi untuk membuat keputusan. Kebanyakannya pelajar dimomokkan. Mereka tidak matang. Buat apa, macam mana diorang nak pilih kerajaan. Jadinya mungkin isu tu yang dibelenggu oleh mereka. Jadinya ibu bapa ataupun guru perlu memainkan peranan, menekankan bahawa daftar undi adalah penting. Pilihan raya adalah penting. Dan ini semua sebahagian dari pembentukan Hari Malaysia, mana Malaysia yang lebih baik kan. Saya nak akhiri dengan sedikit, Harwana, mungkin sedikit pesanan sebagai seorang bakal cikgu kepada semua belia dan penonton kita menyambut Hari Malaysia ini. Apa pesanan Harwana kepada mereka? Janganlah sekadar menganggap 31 Ogos 1957 Hari Kemerdekaan semata-mata. 16 September 1963 pun merupakan hari pembentukan Malaysia. Jadinya kedua-duanya perlu diraikan dengan meriah sebab kedua-duanya mempunyai signifikan yang sangat penting bagi negara. Jadinya saya rasa kedua-duanya penting dan perlu disambut dengan sangat meriah. Ya, Dr. Nur Razan, 30 saat terakhir Doktor. Mungkin ada pesan-pesan akhir? Sudah sampai saatnya kerajaan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Penerangan dan Civil Society dan generasi muda meletakkan pembentukan Malaysia, Hari Malaysia 1963 sebagai fokus utama untuk memberi kesedaran pada generasi muda. Inilah hari kita. Cara sambutannya harus dirubah, cara penerangannya harus dirubah supaya Malaysia 1963 itu, gabungan Malaysia, Sabah, Sarawak menjadi lebih kukuh dan supaya kita tidak punya lagi masalah seperti apa yang berlaku sekarang. Dan harap kita pada sebagai pemimpin generasi muda, pemimpin pada masa depan, 30 tahun akan datang adalah hari mereka. Apa yang dibuat sekarang itu akan menentukan 30 tahun akan datang. Terima kasih banyak Dr. Nur Razlan, terima kasih banyak Harwana atas perkongsian malam ini. Dan begitulah perbincangan kami tentang Hari Malaysia, definisi yang signifikasi pada belia. Dan di akhirnya saudara, dia bukan soal hari ini, dia soal masa depan. Jadi perlu diberikan perhatian, perlu diberikan penghargaan, dan bukan sahaja soal kronologi sejarah, tetapi yang melibatkan politik, sosioekonomi yang sangat rumit dan sangat meluas. Kerana itu belia harus berikan perhatian. Dan kerana itu, seperti biasa, kami terus berkempen untuk kita sama-sama menyemarakkan rukun negara dan semarakkan patriotisme dan juga kecintaan kepada negara. Jadi kita jumpa lagi di Darah Muda esok. Terima kasih.